Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa tiba-tiba muka ustaz lain ni? Kenapa orang lain mengajar ni? Minta maaf sangat-sangat atas kesilapan dan kesalahan daripada pihak Ana sendiri. Kelas Syekh Haziq ada malam tadi, tapi Ana tak rekod. Jadi kesalahan Ana sendiri. Jadi Ana tu berkesalahan lah, Ana yang akan ni. Jadi jangan risau, Ana akan sampaikan kembali. Ana akan ceritakan kembali, bukan sampaikan. Ceritakan kembali apa yang Syekh Haziq mengajar, jangan risau. Minta maaf sangat-sangat. Ana tahu antum semua nak tengok Syekh Haziq, tapi tengoklah muka Ana sekejap malam ni. Malam ni insya-Allah doakan tak lupa record. Okay. So apa yang dibincangkan tadi, kelas yang sebelum ni, video yang sebelum ni kita habiskan bincang sampai an-niyatu wa ghuslul wajhi sampai awal sani. So tadi masuk as-salis, sikit je tadi, jangan risau. Dan Ana akan beritahu apa yang Syekh Haziq ajar. Ana tak banyak mengajar, jangan risau. Ni apa yang Syekh Haziq ajar. Okay. So kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu waslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi ni semua jelaslah, membasuh kedua tangan, yadaini ma'al mirfaqaini, ai ilal mirfaqaini. Dia membasuh kedua tangan sampai kedua siku, kiri dan kanan, mirfaqaini. Waslul yadaini ma'a ai ila, bermaksud ke, sehingga. Kan, tangan sehingga ke siku. Ustaz nak basuh siku ke tangan, boleh. Tangan ke siku boleh, siku ke tangan boleh. Yang mana yang lebih afdal, mana yang lebih senang? Kalau kita cedok dalam kolah, mungkin senang tangan ke siku, betul. Tapi kalau kita pakai pilih air, lagi senang mungkin kita pakai siku ke bawah, kan. Dia yang afdal dia yang mana ikut kesenangan. Yang mana senang itu yang afdal. Okay. Dan Syekh Haziq menambahkan lagi, kalaulah tangan kita, contohnya ada orang yang ada kes yang dia ada 6 jari, betul, dia ada daging, ada daging lebihan kan, ada 6 jari kan, kat mana-mana, itu pun wajib dibasuh. Okay. Dan antara persoalan yang ditanyakan dalam kelas adalah yang ditanyakan kepada Syekh Haziq, celah-celah kuku kena ke Ustaz? Dijawab oleh Syekh Haziq, celah-celah kuku pun kena. Celah-celah kuku pun kena, wajib basuh. Okay. As-salisu. Okay. Ana minta maaf, Ana tak sehebat Syekh Haziq, jadi Ana minta maaf kalau Ana ada tertinggal apa-apa poin daripada Syekh Haziq. Ar-rabi'u mashu syai'i minar ra'si. Okay. Mashu bermakna ay wusulul balal. Okay. Kita nampak as-sani ghuslu, as-salis ghuslu, ar-rabi' mashu, al-khamis ghuslu. Jadi apa beza al-ghuslu dengan al-mashu? Ghuslu kita basuh, kan, faham, basuh wajib dengan air yang mengalir. Mashu ni apa? Mashu ni adalah wusulul balal. Wusulul balal ni apa? Istilah dia adalah menyampaikan kelembapan. Dia bukan kita kena basuh, kalau istilah dia bukan kena sapu pun, dia hanya menyampaikan kelembapan. Mashu syai'in minar ra'si, ai menyampaikan kelembapan, usulul bala, daripada sebahagian, sejuzuk daripada kepala. Okay. Sebahagian ni banyak mana? Ada ulama yang kata paling senang kita kata memadai dengan sehelai rambut. Hatta ulama kata setengah daripada sehelai rambut pun mencukupi. Okay. Dekat mana-mana? Dekat mana ke? Dekat mana-mana? Nak dekat belakang ke? Dekat tepi ke? Kat atas ke? Boleh. Persoalan yang timbul, boleh ke dekat sideburn? Okay, kita dah bincang. Minta maaf lah. Kita dah bincang. Had kepala, had muka adalah atas ni kan. Daripada dobit dia adalah, dia daripada telinga, daripada tulang lembut ni. Kan ada tulang yang lembut yang dekat ujung ni kan. Okay, daripada sini sampai ke sini, tulang lembut yang belah lagi satu. Okay. So sideburn boleh ke? Kita nampak sideburn ni masuk dalam had muka. So boleh ke kita basuh sideburn untuk basuh kepala? Tak boleh, sebab sideburn bukan kepala, sideburn dalam muka. Dia wajib basuh masa basuh muka. Okay. Dan juga perlu diingatkan, okay, bila kita kata, kan Syekh Haziq katakan membasuh kepala memulai daripada manbatu sya'ri, tempat tumbuhnya rambut. Okay, so bila kita tarik daripada sini, pergi ke hujung telinga dah sini kan. Okay. Kita perasan dia ada kawasan yang terkena rambut. Okay. Kawasan tu kita kena pastikan itu adalah kawasan kepala, dan itu wajib basuh masa basuh muka. Sorry. Kita ulang balik. Manbatu sya'ri, kan kita kata had muka manbatu sya'ri, daripada panjang manbatu sya'ri sampai bawah ni, sampai bawah tulang dagu. Okay. Kalau daripada segi panjang ni, daripada tulang lembut
telinga belah kiri ke tulang lembut telinga belah kanan. Okey. So bila kita faham daripada Manbatu Sya'ri ni, kalau kita tarik sampai ke tulang ni, kita akan perasan ada kawasan rambut yang termasuk dalam muka. Okey, itu bukan kepala, itu kita wajib basuh. Anda ulang, kita wajib basuh masa basuh muka kan. Sebab had muka kan, apa-apa yang kita ada dalam had muka, rambut ke, sideburn ke, itu wajib basuh. Okey, settle. So bila kata sideburn tak boleh basuh untuk basuhan kepala. Dan tambahan pula, basuhan kepala ni kita boleh basuh mana-mana bahagian, betul. Tapi kita kena pastikan rambut tu adalah rambut yang berada dalam had kepala. Maksudnya apa? Contohnya perempuan. Biasanya perempuan lah. Perempuan ada rambut yang panjang. Okay. Ni lelaki pun termasuk. Tapi kita nak senangkan dengan perempuan. Okay. Perempuan rambut yang panjang. So, biasanya perempuan akan ikat rambut dia buat sanggul. Betul tak? Faham lah kan? Buat sanggul. Buat sanggul macam tu. Bila buat sanggul tu, kalaulah dia tak alirkan, dia ambil air, dia nak masuk syai'in minat ra'si ni, dia basuhkan dekat sanggul tu saja. Sah ke? Tak sah. Kenapa tak sah? Sebab syarat dia, rambut tu mestilah yang berada dalam had kepala. Had kepala apa? Had kepala atas ni lah. Sebab apa? Sebab rambut yang panjang tu, dia bukan ada kat had kepala, dia ada kat bawah. Cuma dia diikat ke atas. Yang ni kita kena hati-hati. Sama juga dengan rambut. Okay. Kita kata had kepala, kalau rambut ni kita tarik ke depan, okay, kita kena pastikan yang kita basuh tu adalah yang dalam had kepala. Ini disebutkan oleh ulama-ulama fiqah. Jadi nak senang macam mana? Nak senang kita basuh je semua. Betul, sehelai pun dah cukup. Tapi kita kena pastikan sehelai tu yang berada dalam had kepala. Tapi benda ni mudah, jangan risau. Mudah je. Tapi sunnahnya kita buat macam ni. Kita ambil air, kita basahkan je. Kita sentuh, tarik belakang, ke depan balik. Okay, itu yang sunnahnya. Tapi dari sini nak cukup syarat, nak sahkan cukup dengan sehelai rambut, bahkan ulama kata setengah rambut pun cukup. Cuma kita kena pastikan macam Ana kata tadi, rambut tu adalah dalam had kepala. Ingat, ini biasa yang kena hati-hati perempuan lah. Sebab perempuan yang dia biasa rambut panjang, buat sanggul. Lepas tu dia basahkan dekat sanggul tu je. Ini yang kita kena hati-hati. Okay. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kaki. Takkan nak tunjuk kaki kan? Okay, membasuh kaki sehingga ke ka'baini, 2 buku lali. Okay, yang ni jelaslah, faham dah. Celah-celah kaki, celah-celah jari, ibu jari kaki, celah-celah jari kaki kena ke? Kena sampaikan air. Celah-celah kuku kena ke? Kena sampaikan air. Ni jelaslah. As-sadisu at-tartibu. At-tartibu ni apa? Fahamlah, tartib maksudnya kita kena ikut turutan. Kita kena niat. Lepas niat baru basuh muka. Lepas habis basuh muka baru basuh tangan. Lepas basuh tangan baru basuh kepala, sapu kepala, baru basuh kaki. Itu tartib. Permasalahan ada yang tanya tanya kat Syekh Haziq. Syekh Haziq, boleh ke kalau kita niat masa berkumur? Jawapan dia boleh. Tapi kena pastikan kita kena hadirkan niat tu sentiasa sampai kita basuh muka. Sebab boleh jadi masa kumur tu kita niat nak wuduk. Tapi masa kita nak basuh muka tu kita terlalai, kita terlupa, kita berwuduk, kita basuh tu umpama basuh muka biasa je. Kat situ kena hati-hati. Kat situ bila niat dah terlalai, dia tak kira wuduk. Jadi kena pastikan kita sedar yang kita berwuduk. Sebab syarat sahnya adalah kita wuduk masa permulaan basuh muka. Okay. Kemudian Syekh Haziq juga sentuh secara ringkas an-niyah tu ni Syekh Haziq dah terangkan dah hari tu. Qasdu syai' muqta'an fi'lis ni semua dah. Itu dah ada dekat video dia sebelum ni. Kepada yang tak tengok boleh tengok video sebelum ni. Wa mahalluha, dan tempatnya adalah al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Maksudnya kita kata saja aku berwuduk kerana Allah, itu sunnah. Bila kita talaffuz, lafaz ni dia maksud dia mesti sebut dengan lidah. Talaffuzu biha sunnatun. Kita melafazkan ni sunnah. Dan waktu dia inda ghusli awwali juz'i minal wajah. Sebab apa? Sebab awal wajah ni yang mula rukun wuduk. Sebab kumur dia sunnah. Sebab tu dia kena hadirkan niat yang mengesahkan wuduk masa kita basuh muka. Okay. Wa tartibu yang kita katalah alla yuqaddama udun ala udun. Maksudnya kita tak buat kaki dulu, lepas tu baru muka, lepas tu kepala, lepas tu tangan. Itu kalau mazhab lain lah. Tapi kalau mazhab kita kata pelik lah je. Jangan buat benda pelik. Okay. Jadi wallahu a'lam bissawab, itu je. Ana minta maaf sangat-sangat. Anda tahu ada yang tak puas hati. Kami nak Syekh Haziq, kami tak nak siapa ni dah lah tak handsome. Ana minta maaf sangat-sangat.
Salah Ana yang tak rekod. Jadi itulah dia, wallahu alam bisawab. Ada apa-apa soalan boleh tanya admin antum semua tahulah dalam muzakarah email. Tadi kalau tengok kat YouTube, kalau ada yang tengok kat YouTube tak tahu, boleh komen nanti insya-Allah kita akan bagi link untuk masuk dalam grup. Wallahu alam bisawab. Kita tak buka majlis ni, jadi tak tutup. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.